surau. Dan petang ni kita belajar tasawuf. Malam ni kita belajar, saya pun tak pasti dalam buku datang rasanya nak belajar penawar bagi hati. Haji Zul, kita buka kitab apa ni Zul? Dekat sana. Kitab penawar bagi hati yang lama tu lah Ustaz. Lagi satu kitab apa dia pakai? Tauhid kan? Tauhid lepas. Tadi hari kita pakai 2 kitab kan? Ya, dua kitab. Tapi saya lupa kita tak tahu itu. Mizbah Munir Zul. Mizbah Munir. Yang lagi satu Qiyamatul Mu'tadi Ustaz dah habis ke habis? Qiyamatul Mu'tadi tu belajar bab murtad. Dah habis saya tak ingat. Itu pun tak habis. Kita tanya kawan. Itu belajar bab murtad kan? Saya pun dah tak ingat lah dalam sangat. Tak apalah nanti akan melakukan review. Tapi malam ni kita sambung penawar bagi hati. Yalah. Bagi hati pun dah tengah rasanya. Dah jauh juga. Betul. Jadi kawan-kawan yang nak ikut, saya internet kuat lagi tu. Ada insyaAllah. Kita okay. Siapa nak ikut malam ni, kita baca penawar bagi hati dekat surau Haji Zul, surau Asyakirin, Taman Tenaga, Kajang. Itu Kajang ke Bangi tu lah, di sepadan Kajang, kalau ikut alamat di Kajang. Sana Kelas Isyak. Kelas Isyak ni, kalau Isyak 8.20, lebih kurang setengah jam tu start lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Start dari mula ke Ustaz? Tak mula. Tak. Dia sambung apa yang mereka belajar lah. Sambung apa yang mereka belajar. Dekat sana 4 kali seminggu. 2 kali tauhid, 2 kali tasawuf. Nanti ikutlah. Ikut apa kat mana mereka berhenti, ikutlah. Okey, muka surat 62. Ya, Ustaz, 62 baris ke-6. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah. Maka kerana itu, kerana apa? Apa maksud kerana itu? Kerana dikatakan bahawa daripada perut yang terlalu kenyang inilah akan datang keinginan-keinginan. Akhirnya datang keinginan nak memiliki harta. Akhirnya datang kemerahan. Akhirnya datang riak. Akhirnya datang sombong. Akhirnya datang dengki dan lainnya. Jadi Rasulullah kerana itulah memikirkan benda-benda ini yang mengakibatkan akibat yang teruk, membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Maknanya membesar ni, Rasulullah menyuruh kita mengutamakan lapar. Maknanya kalau kita tak puasa sekalipun, cuba kita, jadi satu program tu, saya tengok ada doktor ke siapa buat, dia panggil apa? Intermittent fasting. Dan tak? Walaupun tak puasa, tapi dia suruh kita berlapar pada suatu waktu. 16 jam, Ustaz. 16 jam, Ustaz. 12 jam? 16 jam? Kalau 16 jam, puasa terus lah. Yelah, saya ingat puasa lagi bagus. Kalau elok baik-baiknya puasa. Kalau 16 jam kalau kita puasa daripada pukul 6, setelah subuh pukul 6. Subuh pukul 6. Amboi mana kelimpul lah Kak Ros. Subuh pukul 6. Kita buka pukul 7. 13 jam. 13 jam. Tapi intermittent ni yang saya dengar lah, dia orang kata lah. Dia makan, lepas tu dia lama boleh makan balik. Dia tak ada 16 jam. Dia ada macam 5 jam baru makan balik. 5 jam baru makan balik. Dia kata itulah. Boleh minum air, Ustaz? Ha? Boleh minum air. Oh, boleh minum air. Tapi tak senang. Tapi itu for the sake of healthy kan. Dia purpose itu kesihatan. Ustaz, saya biasa buat Ustaz. Saya ada buat dalam beberapa tahun. Oh, Ya biasanya malam Ustaz puasa tu. Maksudnya kalau kita makan. Puasa tu malam? Kita makan lepas maghrib. Lepas tu next meal will be tengah hari besok. Ui, mana tak breakfast lah? Breakfast lambat. Lepas tu daripada kata maghrib tu, kita tak boleh makan dah. Kita boleh minum air saja. Air kosong atau kopi kosong. Maknanya makan satu hari sekali lah? Dia malam tak boleh makan lagi dah. Lunch je makan? Lunch, kalau you tahan boleh sampai 20 jam. Maknanya last meal
maghrib sampai besok lunch. Kira macam tu Oh, lah. perut boreng boleh kurus tak? Boleh. Boleh eh? Oh, nak try. Bat, mana bat? Bat dah balik kerja. Efektif juga Ustaz. Efektif tu. Memang efektif lah. Dia orang kata ubat kurus ni rasanya tak efektif juga. Janji kita kontrol makan tu je. Kita kontrol makan. Makan apa ubat pun, apa susu. Kalau makan tak kontrol, nak saya tengok lah. Lalu tengok, kalau rajin puasa terus lagi bagus. Kan? Mungkin kita dulu puasa pun tak apa kita buat, kita pun tak pasti sah kita tak puasa kita. Niat pun tak reti je lah. Jadi, paling senang, niat qadha senang. Puasa. Jadi, Rasulullah, dia bila dia yang menceritakan daripada beberapa hadis, yang ulama' kata ni, bila kenyang sangat, akibat dia gini, maka dia kata Rasulullah membesarkan, mengutamakan, itu maksud dia, akan pekerjaan lapar. Sekali kita rasa lapar tak apa. Ada orang tak lapar, dia kata gastrik. Tapi dia kata boleh puasa okey. Puasa tak? Kadang-kadang orang kalau tak puasa, dia tak lapar, dia rasa pedih. Tapi kalau dia puasa, dia tak pedih. Pelik, memang pelik. Pernah tengok tak tu? Pernah alami tak? Pernah dengar tak cerita kawan itu? Ada. Puasa okey, bila tak puasa dia gastrik. Ya, betul. Bila dia puasa, dia makan pukul 5, dia buka pukul 7, okey. Tapi tak puasa, dia makan pukul 7, pukul 12, 1 tak makan, pukul 3 pun makan, dia mula dia macam-macam. Saya pun tak tahu lah. Saya tak doktor lah. Tapi mungkin ada niat tau. Niat ni mindset. Mindset yang kata aku tak boleh makan sampai maghrib. Jadi body akan menerima arahan daripada akal ni. Hati akan menerima. Dan hati kata dengan anggota, engkau tak boleh makan sampai maghrib. Jadi tak datang lah gastrik. Gastrik ni dia faham bila kita rasa lapar, dah ada asid yang turun untuk menghadamkan makanan dan makanan tak masuk, itu yang gastrik. Itu yang doktor cakap lah. Dan saya faham lah. Jadi Rasulullah ni dia membesarkan oleh Rasulullah akan pekerjaan lapar. Tengok sabdanya. Bersabda Rasulullah SAW, ma min amalin ahabba illallah ta'ala minal ju'i wal atash. Tidak ada pekerjaan yang lebih kasih Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Sebab tu, para sahabat, dia sangat suka berpuasa sunat di waktu cuaca yang sangat panas. Arab Saudi kalau dia kena panas, sampai 50. Dulu masa saya ambil gaji dekat Mekah, akhirnya saya masuk Mekah tu, dia kata hari sebelum tu 55. Ui, tak boleh cakap. Masa saya masuk tu 48. Tengah hari 48. Itu pun kita dah rasa pergi masjid tu jalan kaki. Hotel dengan masjid tu tak jauh, 150 meter je. Dengan dataran tu rasa tak sampai 2 meter. Kira antara hotel murah yang paling dekat lah. Itu pun pergi masjid. Kalau tengah hari tutup ni. Pakai spek hitam. Lepas tu tak COVID lagi. Tak ada COVID, tutup. Tutup semua, tutup muka macam ni tu lah. Ini tutup ni. Sebab panas, tak tahan. Lepas tu nak balik tu pergi Madinah, lagi panas lagi. Allah Tapi diceritakan dalam kitab bagaimana para sahabat ni dia suka puasa di waktu tu. Kenapa? Pada mereka lapar, dahaga pada puasa inilah yang dikatakan apa? Yang dikatakan nilai yang tinggi sisi Allah. Nilai yang tinggi. Kita kalau boleh nak elak jangan lapar. Mereka tak apa, puasa-puasa, lapar-lapar lah. Haus-haus lah. Time tu yang dijaga tu. Yang tu dia rasa seronok ni. Sebab dia rasa lapar ni kerana Allah. Haus ni kerana Allah. Dia kata. Dia korbankan nafsu dia, jangan makan, jangan minum. Dan dia terasa lapar dahaga.
Betul-betul dia niatkan Allah. Jadi bila dia rasa seronok lah. Dia nak tanya apa? Ustaz, tersiratnya kenapa diguna perkataan pekerjaan Ustaz? Pekerjaan ni, lapar ni memang kita sebut pekerjaan. Sebab dia kena ada pekerjaan ni, dia kena ada usaha lah. Itu nama pekerjaan. Dia kena ada usaha. Usaha ni apa? Usaha ni tahan jangan rasa nak makan banyak-banyak. Dia macam ada pekerjaan, mesti ada usaha. Ada jiring, mesti ada arat. Alright. Orang ni suara lemah ya arat. Jirim, mesti ada arat. Kerja, mesti ada usaha. Sebab tu dia kata pekerjaan. Dia kena usaha untuk lapangkan diri dia. Kenapa? Tidak ada pekerjaan. Kalau kita tengok ni, sebenarnya kalau min amalin. Amalin ni amal sebenarnya. Tapi amal yang memerlukan usaha disebut pekerjaan. Jadi ulama-ulama tarikh ke pekerjaan. Maknanya lapar ni ada kerja yang kena buat lah. Apa kerja dia? Tahan nafsu makan. Kalau kita dapat rasa kan, Allah kasih berlapar dan berdahaga ni, Allah kasih, tak apalah lapar sikit lah. Janji dapat kasih sayang Allah. Betul tak? Pernah dengar tak? Ada orang ketangkap, dia mogok lapar. Sebab dia kata dia tak bersalah. Dan dia ada followers, dia ada pengikut. Pernah dengar tak? Pengikut dia kat luar penjara pun sama-sama mogok lapar. Untuk tunjuk apa? Untuk tunjuk kasih pada orang yang ditangkap itu. Pernah dengar tak? Apa dia panggil apa? Solidarity tu? Solidarity. Sampai followers dia pun tak makan kat luar. Yang dalam penjara dah buat apa, dia orang pun tak makan. Tak tahu lagi tidak tak makan, tak tahu lah. Tapi mereka menjadikannya sama. Kalau kita dah baca hadis ni, ahabba illallah. Ahabba ni, pertama habibi. Habibi kekasih. Amal yang Allah kasih, antara amal yang Allah kasih, kita lapar, kita dahaga. Maknanya kalau overeat, sebab tu ada satu hadis nanti, saya tak tahu hadis tu ada kat sini tidak, saya tak ingat. Bekas yang paling dibenci oleh Allah, apa dia? Apa dia kata bekas yang paling dibenci oleh Allah? Perut yang penuh Ustaz. Perut yang penuh dengan makanan halal. Ada tak hadis tu? Dekat bawah tu ke Ustaz? Yang Kan, lebih kan. dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala, tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Tu satu hadis. Nanti saya nak tengok satu hadis yang dikatakan wadah, ada kata wadah yang paling dibenci Allah. Bawah dia pula. Tiada memenuhkan manusia akan bejana yang Ada hadis Ini ada? bawah. Ada Ustaz. Dan hadis yang tadi tu, lepas tu Muka berapa? dua hadis lepas dia. Satu, Saya dua. kitab Jawi muka 24. 63 muka surat. Yang tu pun ada juga. Itu dia kata tu Jadi, kita tengok slide ni. Kalau kita tulis sikit hadis ni, kalau hadis ni, kalau kita katakan berkenaan perut
dalam perut ni. Jadi ada satu hadis yang menunjukkan bagaimana Allah kasih. Orang itu mendapat Allah kasih. Orang itu mendapat apa? Kasih sayang Allah. Ni, dia dapat kasih sayang Allah. Bila dia mendapat kasih sayang Allah, dalam keadaan ni lah. Dalam perut ni. Yang lapar dan dahaga. Dan bila opposite dia, bila dia punya opposite, dia kat sini. Dia dah buat apa? Dekat sini ada kebencian Allah. Ada kebencian Allah. Bila mana? Yang selalu kenyang. Kita kata apa sini? Loba akan makanan. Dia kata sini pula. Jadi di dua ni, dia ada berlawanan. Di dua ni. Berlawanan. Dia berlawanan di dua ni. Jadi kalau kita fikir dari segi perut ni, pun dia boleh mengundang kasih sayang Allah. Dari segi perut ni juga, dia boleh mengundang kebencian Allah. Kita kata tak apa, kita makan benda halal. Boleh, betul. Memang kita makan benda halal. Tapi kalau kita makan lebih daripada apa yang sepatutnya, dia menambah, dia mendatangkan benci Allah. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Tapi dari segi kesihatan orang kata kena minum berapa gelas. Kadang-kadang saya fikir macam berlawanan juga. 8 gelas. 8 gelas air. 8 gelas air tu banyak. Ikut berat badan. Ikut berat badan. Kata orang ni, pakar-pakar kesihatan ni kadang-kadang tengok macam tak kena dengan saringan border. Kalau berat 70 ke atas, 2 liter. 30 kilo ke atas, 2 liter. Itu 70 ke atas, 70 kilo. 70 kilo ke atas, 7 kilo. 2 liter lah. 2 liter ke atas hari, 2 ataupun 3 liter. Itu ikut apa undang-undang yang diceritakan oleh doktor lah. Manusia. Manusia lah. Tapi rupanya banyak minum, banyak makan pun disebut dalam ni. Disebut dalam ni. Jadi kita ingat kalau kita ada kunci perkataan ni lah. Kalau kita boleh pegang perkataan ni. Kita boleh pegang perkataan ni. Jadi kita tengok ni. Ini ada satu. Ini ada satu. Satu dia punya key ni. Dia key ni. Ni. Lapar. Allah kasih. Terlalu kenyang. Allah tak suka. Tu kisah Nabi Daud. Dia pernah tak bangun malam satu hari. Bila dia makan malam tu kenyang. Lepas tu panduan yang diberi oleh ulama untuk bangun malam, antaranya malam nak tidur tu jangan makan banyak. Jangan makan banyak. Lepas tu Nabi Daud ni dia pernah makan sampai kenyang satu hari.
Kenyang dia bukan kenyang kita lah. Mungkin dia rasa sampai puas atau kenyang bagi dia. Kita lagi teruk kenyang kita. Menyebabkan dia tak bangun malam. Akhirnya dia buat urusan malam dia tak nak makan. Itu di situ dalam kitab lah. Okey. Dan bersabda ia Sayyidul A'mal Al-Ju' penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Penghulu segala amal itu adalah lapar. Sayyid ni Sayyidina kita kata kan. Sayyid ni maksud dia penghulu atau boleh kata tuan. Penghulu, ketua untuk mencetuskan segala amal-amal yang lain. Penghulu dia adalah lapar. Macam ni. Kita kata sini penghulu amal. Atau dia kata pekerjaan. Itulah pekerjaan yang baik. Dia ada penghulu. Jauh sini atas lah. Kita kata amal. Dari nak faham sini. Amal. Penghulu amal. Dalam kitab kata dan banyak kitab Imam Ghazali pun sebut apa penghulu amal. Ini nama dia. Dan dia kata apa? Lapar. Lapar. Kita kata kesian dia. Selalu lapar. Betul tak? Betul tak? Tapi kita kata kesian dia. Selalu tak dapat beramal. Tak boleh cakap. Kadang anak telefon dia selamat. Mak, semalam lapar lah mak. Malam makan pukul 6.30. Selamat makan 6.30. Lepas tu malam tu blackout. Habis makan biskut tak ada. Lapar mak malam. Kita kata Allah. Kita kata mati anak aku. Bang, malam ni kita hantar biskut bang. Minta ajak suami hantar biskut. Padahal lapar ini, bukan lapar dia mati. Lapar ni merupakan dia penghulu. Penghulu ni maksudnya dia ketua. Dan dia boleh arahkan dia punya anak buah dia untuk buat kebaikan. Anak buah dia apa? Anak buah ni lah anggota-anggota dia ni. Cuba sekali kita berlapar walaupun tak puasa. Tapi yang bagus, puasa lebih terus lah. Katakanlah kita dah sarapan, tengah hari cuma sikit je. Saya akan nasi lah. Dekat pejabat kita dengar kuliah. Lepas tu, belilah roti kat kedai, apa, bukan roti, dia belum rumah pagi. Bekal roti ke kuih ke apa. Kalau kuih kan dah tengah hari, bekal roti. Bekal roti apa-apa. Nanti lepas kuliah kedua tu, kalau dulu dia makan roti, kita minum air. Niatkan apa? Niatkan daripada lapar aku ni, lahirlah segala amal. Lahirlah segala amal. Amal apa? Amal kebaikan. Kalau kita sambung sini. Syarat terima. Apa dia? Mari kita berfikir kat petang sikit. Jangan berkurang otak kita. Amal. Syarat terima. Takkan tak tahu jawapan. Belajar dah bertahun dengan orang lain. Ikhlas dia apa? Apa? Ikhlas dia. Ikhlas. Lagi sikit. Fikir je, fikir kak. Fikir. Jangan berpuluh otak. Fikir sikit. Syarat terima.
Apa tadi kita kata? Ikhlas. Tak marah-marah. Tak marah-marah. Tak marah apa? Sabar. Sabar. Dia tak Syarat terima. Itibak. Kalbun apa itu? Bun. Kalau kita kata syarat sah. Ini syarat sah pula. Ilmu. Ilmu. Ikut Syariat. Buat syarat. kan saya dah cakap kecuali 2 syarat terima amal. 1, 2 ayat. Itibak. Itibak dengan ikhlas. Itibak. ikhlas. Itibak dengan Rasul. Atau kita kata ikut peraturan apa? Hukum syarak. Ini kan dalam kitab yang kita belajar tu. Ayuhal walad. Penghulu dia adalah lapar. Syarat terima dia adalah ikhlas. Syarat sah dia adalah itibak, ikut perjalanan peraturan syarak yang diajar oleh Rasul. Dan ini ulama susun dia ajar kita. Ni penghulu dia. Lagi satu. Syarat penambahan. Apa syarat amal kita boleh bertambah? Apa? Istiqamah. Untuk ilmu. Syukur. Oh. Apa syukur? Amal ni apa? Satu apa amal ni? Nikmat. Nikmat. Faham amal ni nikmat. Bila kau syukur, aku tambah nikmat. Bila kau syukur, aku tambah amal. Nampak ke keliru? Nampak tak? Saya tukar dia warna. Nanti kang mata terkelip-kelip tengok. Alamak, bang. Cukup bang. Ni apa gemuk ni? Tak muat dalam urusan tu ni. Sini sikit. Boleh tu. Okey. Syarat istiqamah. Apa ni? Apa punya nasi tu? Dan istiqamah, janganlah mudah menyerah. Kalah, inilah dia jalan kita, jalan kebenaran dan keselamatan. Yang depan berapa? Dan istiqamah. Jadah. Jaga.
Nak bagi clue nak kena nasyid. Bermujahadah dan istiqamah. Janganlah mudah menyerah kalah. Janganlah mudah menyerah kalah. Inilah dia jalan kita. Jalan kebenaran dan keselamatan. Okey. Huruf S ni same Ustaz, istiqamah. Ni. Istiqamah. Ini yang dicerita oleh guru-guru lah dalam kitab-kitab dia. Dan apa yang senutal yang saya pernah belajar dulu, saya ambil dulu. Ini daripada yang kita baru belajar ni. Jadi apa pun dia memerlukan ikhlas. Okey. Penghulu segala pekerjaan ni pekerjaan baik lah. Apa dia? Lapar. Dan sabda Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah. Wakillahul ta'am iyal ibadah. Berfikir itu setengah ibadat. Dan sedikit makan itu setengah satu ibadat. Fikir ni dikatakan, yang ulama kata pelita hati lah. Fikir. Dia adalah setengah ibadat. Dia setengah ibadat ni maksudnya compare dengan makan tu, sedikit makan itu satu ibadat. Maknanya untuk membawa akal kita ni berfikir dengan baik, kita kena kurangkan makan. Lepas tu pengalaman kita lah. Semua orang dah rasa pengalaman ni. Saya masa kerja dulu kan, pada kursus saat yang paling menderita pukul berapa? Tengah hari je lah. Pukul berapa saat yang peak hours yang paling menderita? 1.5. Pukul 2 lah. Pukul 3, pukul 4. Wah, itu penderitaan yang sangat dalam. Mengantuk dia sampai orang kata mengantuk gila. Nak tidur duduk depan. Nak tidur kan macam mana pula nak tidur ni. Kursus ni bos bayar. Company bayar. Mahal tu. Terpaksa lah penceramah ni buat game, buat teka-teki, buat apa, puzzle. Macam-macam lah buat. Selalu ada aktiviti lah. Bagi kedai kosong, lepas tu buat grup, tu bincang. Kan? Kadang-kadang pagi-pagi pukul 12 tengah hari, 11 tengah hari, dia buat macam team building kan. Dia suruh create nama kumpulan, apa motor, macam mana. Lepas tu orang pukul 2 dia suruh present. Jadi bila kita tengok presentation ni, budak-budak ni present, kita kurang ngantuk. Kalau waktu pukul 2 tu dia cakap, duduk depan cakap. Slide tak ada, apa tak ada. Kadang waktu pukul 2 tu dia buat keluar slide. Dia cerita pasal motivation ni lah. Dia tunjuk gambar-gambar, gini, tunjuk lah, dia cerita lah. Lepas tu dia terangkan, kalau you ada problem, jangan panggil problem. Apa perkataan yang selalu dia orang cakap lah. Kalau kita buat kerja ni, kita ada masalah untuk menjalinkan kerja ni, dia tak boleh kita panggil problem. Dia suruh panggil apa? Challenge. Cabaran. Dia panggil challenge. How to handle a challenge dia kata. Lepas tu dia tunjuklah cerita gladiator. Saya ingat dulu, kita berapa kali pergi motivasi. Tak pernah menyampah nak pergi pada kadang. Boleh pergi je juga. Kita tahu, kalau orang ni tak betul cara dia pukul 2 ni, ini saat yang sangat menderita. Pukul 2 kan, pukul 2.30 kan hotel datang, dia bagi apa? Letak gula-gula kan. Ada yang sangat ngantuk sampai berdiri. Habis yang motivator tu kata, kenapa you berdiri? Cikgu, saya ngantuk cikgu. Kami kat Selcom dulu,
Selalunya motivator ni dia ada 3-4 company lah. Company sama je. Tapi kalau kami kursus audit, dia hantar dekat bangunan IAM lah. Internal Audit Malaysia. Kat sana memang kalau audit, dia tak datang tempat kita. Kita pergi tempat dia. Buat periksa, buat apa, semua kat sana. Audit ni dulu ada periksa. 500 soalan. Objektif. Yang best tu, objektif. Bila duduk, dia tak duduk jauh. Duduk dekat. Macam duduk macam ni. Macam biasa duduk je ni. Jadi kita kan tak dapat tanya kawan. Rupanya kalau 20 orang ni, 20 orang punya exam, 500 question, 500 soalan tau. Yang muntah je kan, 500 soalan. Dia akan buat, kalau 20 orang, dia akan buat 10 set yang berbeza. Kalau 10 set yang berbeza tak? Kita tengok soalan satu macam ni. Kawan kita sebelah, bukan soalan satu, dia bukan tu. Dia buat random tu. Rupanya yang sama kita ni duduk ujung sana. Ni yang best dia orang buat ni. Saya suka bercakap dia orang. Jadi kawan kita ni, set question dia, soalan 1 sampai soalan 500 ni, kawan dia yang ada pun duduk ujung sana. Bukan duduk sebelah dia. Jadi dia ada set tu. Dia bagi set ni satu, dia bagi set kat sana satu. Tu pair-pair dia lah. Maknanya itu dengan tu sama. Jadi kalau tanya, nombor 25 apa, 25? Tinggal 25 soalan lain. Saya tak pernah duduk exam itu lah. Rupanya dalam audit exam itu. Dia ada paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 lah. Kalau lepas paper 4 tu jadi certified lah. Certified internal auditor. Kalau kita buat report, kita sign. Nama kita, bracket, CIA. CIA ni certified internal auditor. CIM. Bagi sign kita laku kan. Begitu juga. Menderita lah. Saya kalau pergi gosok lah. Kedua tu. Bila dah berumur 50 lebih, pagi cepat ngantuk. Makan sikit pun ngantuk. Dia kedua tu dah macam lembu kenyang lah. Ramuan duit company je pergi. Dia apa? Otak tak boleh fikir. Otak tak boleh fikir. Kadang yang bagi kursus tu pun faham. Lepas tu kadang bulan puasa, dia kata jangan buat training awal bulan puasa, ngantuk. Sebenarnya bukan bulan puasa yang ngantuk sebenarnya. Bulan tak puasa yang ngantuk. Bulan puasa ngantuk sebab bangun awal pukul 5, tak biasa bangun pukul 5. Tak biasa bangun pukul 4. Itu yang ngantuk. Bukan sebab perut kenyang, sebab kita tak biasa bangun awal, biasa bangun 6.30. Biasa bangun pukul 7. Bulan puasa bangun pukul 5. Itu yang ngantuk itu je, bukan sebab perut. Ini tak faham. Dulu ada bos tu, dia cakap dengan saya, dah budak tak nak pergi site bulan puasa. Sebab takut. Tapi bos ni, saya tahu bos ni memang buat puasa. Dia pergi site bulan puasa, Senin. Lepas tu, dia cakap, bulan puasa, tak boleh pergi site nak puasa. Kali dia kata Allah tak kirakan, dia kena operate khusus sebulan tak puasa. Itulah saya cakap dengan saya cakap lah hati saya. Jangan cakap begitu. Saya kata taklah, mungkin Allah nak bagi dalam bila penyakit kan. Tak boleh, kita tak boleh cakap begitu. Pada muka, rapuk sangat pergi set puasa, sekali sakit bulan puasa. Kita tak cakap begitu, kita cakap dengan dia bos tak cakap begitu. Sakit is different thing, betul tak? Yang kita pun tak boleh elak. Dia masuk tu, bukan dia nak jadikan puasa ni alasan tak kerja. Dia nak elak letih. Tahu, nak elak letih. Pisat ni letih. Kan malam kan duduk kat hotel lagi, nak cari surau kat mana, entah masjid terawih lagi. Lepas tu budak tak berapa suka pergi bulan puasa. Lepas tu kalau saya kerja dulu, rejab Syakban ni, dalam kabut Pisat. Pernah lusa puasa, hari ni keluar dalam kali. Nak rush kerja site sebab tak nak pergi bulan puasa. Rupanya makan yang banyak ni, dikatakan, makan yang sedikit ni, dikatakan ibadah. Dikatakan ibadah. Kalau kita niat kurang-kurangnya nak sihat, tapi mesti niat nak sihat untuk taat, boleh jadi ibadah. Kalau kita niat nak sihat, nak kurus, supaya cantik, ni bahaya. Memang kurus, memang sihat, tapi dia tak menjurus kepada taat. Sebab apa? Niat dia nak cantik. Nak cantik apa?
supaya orang tengok badan dia melentik. Orang perempuan nasi kat ni. Ada orang diet sebab ni. Kalau diet mesti niat nasihat. Kenapa nasihat? Supaya aku dapat beramal dan mudah untuk aku melakukan taat. Itu kaedah tu. Baru nasihat itu dikatakan berkat. Niat makan sikit kenapa? Niat makan sikit. Dulu kita belajar masa ni. Dekat buat perut. Ingat tak? Perut buat mana ni? Ni. Sekejap ada kat sini. Ini kenapa sifat makni kat tasawuf dia ni? Kena jantung. Dekat jantung dia buat apa? Dia buat perut. Ni kalbu. Sekejap Saya cari sekejap. Ni tangan. Perut kat mana Ini kaki. Perut buat mana? Yang pertama, proses. Dia depan tangan kaki ke atau sebelum? Sebelum tangan kaki last. Kaki last. Sebelum baras, Ustaz. Sebelum paras. Rasanya Dekat sini. Ni dekat perut tu nanti tak? Okey, saya nak tengok balik slide ni. Saya nak semua tengok balik slide ni. Ni yang cakap saya tadi Okey, kita tengok balik slide ni. Yang ni slide ni kita belajar masa bila? Masa pasal pada menyatakan perut. Ini dalam kitab ni. Seorang ulama Syekh Abu Talib Al-Maliki yang hidup sekitar 300 Hijrah. Orang yang berlapar itu dia kena niat 7 perkara. Ni yang kita pernah baca dulu ni. Pasal pada menyatakan perut. Dia ajar kalau kita nak berlapar ni, kita nak berlapar dengan puasa ke, kita nak berlapar dengan mengurangkan makan ke, kita nak buat whatever yang dipanggil intermittent fasting. Betul tak perkataan tu? Intermittent. Betul Ustaz. Intermittent fasting kan? Ya. Intermittent ni saya pakai masa bila tau. Masa bila dia kalau 3G kan, dia putus hidup. Kita buat call testing, kita pakai TAMS. TAMS ni satu software untuk buat call testing. TAMS ke, memang itulah TAMS. Jadi kita buka laptop, kita buat call, video call daripada video, daripada software lah. Nanti nampaklah muka kawan kita, kejakan dia power dia pun hilang, kejakan elok. Jadi kita kena report lah, intermittent. Itu intermittent, perkataan tu selalu orang pakai. Kalau gambar dia tu panggil apa tu? Video call, gambar dia berhenti. Satu kalau kita panggil apa tu, lagging. Tak tahu lah apa makna lagging tu. Kadang sebut je, orang kata lagging kan. Intermittent. Bila dia punya, bila gangguan tu, dia kejap ada, kejap okey, kejap ada. Tu kalau pada frekuensi, gangguan frekuensi dia panggil intermittent. Jadi tak kira lah intermittent fasting yang direkomend oleh doktor ke, atau kita puasa ke, kita kata apa ni? Mengekang dan melawan nafsu. Ni benda yang pertama kena ingat. Kenapa kau berlapar nak lawan nafsu? Kenapa? Dengan banyak makan kan ada akibat yang tak baik. Lepas tu orang yang kita kata yang kita belajar itu hari kan, kalau dia suka dengan perempuan lah, dia seronok dengan perempuan tapi dia tak mampu kahwin. Jadi ubat dia apa? Ubat dia puasa. Lepas tu dia kata apa? Kalau ada ni sahabat dan Rasul, orang yang banyak lapar ni Rasulullah dan para sahabat. Orang yang banyak lapar. Kenapa mereka nak lapar? Kenapa mereka nampak dengan lapar ni nanti, kalau kenyang, dia melahirkan macam-macam tak baik yang kita dah belajar semalam. Kan? Ingat tak kita tunjuk ni? Ni perut ni. Yang kita belajar ni. Ingat semalam. Jadi kalau perut ni dia sentiasa lapar,
Dan hendaklah dia berniatkan akan perkara ni. Maksudnya kenapa kau jarang makan, kau asyik lapar? Satu, kita cakap nanti kita, aku nak lawan nafsu. Nombor dua, aku nak ikut macam sahabat buat. Ini adalah sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Walaupun Rasulullah ni ditawarkan emas. Gunung Uhud tu ditawarkan jadi emas untuk dia. Dia tak nak. Pada dia kehidupan sebenar bukan di dunia. Dia nak, target dia adalah dia bagi ke akhirat. Begitu juga para sahabat. Bila mereka menyerang Parsi ni Iran. Yang mana Raja Parsi ni dia ada tahta. Tahta ni, berat tahta ni emas padu 30 kilo. Tapi dia ikat pada dinding. Berdinding, diikat dinding. Jadi bawah ni kursi dia lah. Dia bukan ambil pakai, tak. Dia bila dia duduk, dia cuma masuk ke kepala dia dan dia bercakap. Dia masuk ke kepala dia. Benda tu permanently kat situ tau, permanent kat situ. Jadi dia duduk dan dia tak kata, dia masuk ke kepala dia dan dia bercakap. Dengan bangga dia bercakap lah kenapa dia raja yang memiliki emas atas kepala dia 30 kilo pada ukuran sekarang. Itu Raja Parsi. Dan bila orang Islam berjaya menawan Parsi, dan berjaya masuk sampai Raja Parsi ni masuk, ada sahabat yang memijak dia pancungnya ni mahkota ni jatuh boleh ke bawah dan sahabat tak rebut pun nak ambil. Ada yang pijak, dia kata apa? Inilah nilai dunia pada mereka, di kaki mereka. Emas yang 30 kilo ni. Mereka ni dia gelar radhiyallahu an. Mereka tak tercalar dengan dunia. Tak ada orang berebut pun. Bawa balik tunjuk dengan Sayyidina Umar. Cikgu nak tanya ke? Rohayu? Tak ada? Tengok ini balik. Hanya saya tak nak ulang lah. Ini semua kita dah belajar ni. Ustaz, Assalamualaikum. Nak tanya boleh? Ya. Ustaz kira dulu yang orang tua dulu cakap kalau budak-budak lapar nanti bodoh tu tak betul Ustaz? Budak lapar je bodoh. Kalau pergi sekolah tak sarapan nanti jadi bodoh. Semua tu tak betul lah. Tak betul lah katnya. Okay. Doktor selalu cakap apa Don't skip your breakfast. Pernah dengar tak? It will damage your brain. Betul Tapi Rasulullah dan ulama-ulama kata apa? Makan bila lapar. Doktor kata don't skip your breakfast. Tapi yang tadi Amy cerita intermittent fasting, dia breakfast lambat, dia tak breakfast. Jadi kita pun tak tahu doktor ni pendapat dia gini, doktor ni pendapat dia gini. Dan ada orang tua-tua pun pesan, kalau anak kau pergi sekolah, kalau suami kau pergi kerja, kau pastikan dia jangan keluar perut kosong. Pernah ingat tak orang tua-tua ada pesan lah pada orang, beberapa jenis orang tua lah. Ada apa? Keto diet. Keto diet apa? Keto diet ni tak makan apa? Nasi. Tak makan nasi. Karbohidrat. Tak makan karbohidrat. Roti canai boleh makan keto diet? Ada karbohidrat tu. Dia keto diet ni dia diet karbohidrat lah. Maknanya kalau makan sayur sekilo tak ada masalah kot. Kembung pula. Mana? Dia start kembung. Memanglah kembung. Apalah diet tak kira lah. Apa-apa yang kedoktoran ni recommend kan. Kita niatkan macam ni lah. Ulama dah ajar kurangkan rasa nikmat dunia, dapat ketenangan di akhirat, mengurangkan kesibukan terkandas. Ini yang nak terberak je payah juga ni.
mengurangkan kebencian Allah. Kenapa? Dah baca hadis tadi. Dah baca hadis tadi. Ada orang di diet dia, orang Melayu kata hati ayam lah. Kena semangat dia diet ni, wah macam-macam dia disebut perkataan apa, gini lah, keto lah, kepo lah, apa benda lah, situ lah gini. Sekali tengok, tak kurus pun, payah dia. Kadang mungkin niat ni tak kena macam ulama ajar lah. Ini yang ulama cerita dalam kitab ni. Ini ulama ajar dalam kitab ni. Letakkan niat macam ni, mengurangkan kebencian Allah pada perut yang diisi dengan kenyang. Bila perut ni kenyang, Allah benci. Bila Allah benci, nak zikir payah, nak baca Quran payah, nak kucut semayang payah, nak ingat dia payah. Serbanya payah. Kenapa? Kat situ dah ada kebencian Allah. Pada apa? Perut yang terlalu kenyang. Okey, lepas ni kita kurang-kurang makan. Saya cakap diri saya ni. Cubalah puasa, latih-latih puasa kan. Senin, Khamis, Isnin. Senin, Khamis, Isnin. Selasa Rabu nak puasa. Puasa lah kalau boleh. Kalau agak puasa. Okey. Dan sabda Nabi SAW, afdal, yang paling afdal, indallahi ta'ala, daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, atwalukum ju'au wa tafakkura, yang lebih lama kamu lapar dan berfikir. Wa abghadukum ilallahi ta'ala, dan lebih benci daripada kamu kepada Allah Ta'ala, kullu aqulin syarubin naum. As-salatu khairun minan naum. Yang banyak makan, yang banyak minum, yang banyak tidur. Kita buat satu benda ni, cuba kita tampal kat kita punya, tampal kat mana tau? Tampal kat kita punya bilik. 3 perkara mendatangkan kebencian Allah. 3 perkara yang mendatangkan kebencian Allah. Buatlah. 1, banyak apa dia tadi? Banyak makan. Buat nombor 2. Banyak tidur. Banyak minum. Banyak minum. Buat lagi 1. 3, banyak tidur. Sikit tidur. Sikit makan. Sikit tidur. Sikit makan. Sikit tidur. Tu yang dulu Ustaz cakap kan. Orang soleh makannya sedikit. Kita sikit makan. Orang soleh minumnya sedikit. Kita sikit minum. Sikit minum. Orang soleh tidurnya sedikit. Kita sikit-sikit tidur. Nampak dia ada perbezaan. Ada perbezaan dan ada perbelaan. Ni apa ni? Perkara apa ni? Yang mendatangkan kebencian Allah. Lepas tu selalu kalau ada majlis makan-makan. Tak ada orang buat majlis, kau nak pergi mana? Ada majlis ni, majlis apa? Majlis zikir-zikir. Tak ada.
Kita nak zikir lama-lama ni. Isyak, lepas main isyak pukul 9 kita nak zikir terus sampai pukul 11. Majlis apa ni? Majlis zikir-zikir. Nak ada orang buat. Majlis makan-makan. Jom jumpa kita minum tang. Kalau kat hotel dia panggil apa? Teh tinggi. Apa tu? Teh tinggi. IT. Teh tinggi lah, high tea. Tea. Ada apa? Gimana? Ada teh tinggi. Ada high tea. High tea ni heavy juga makan saya tengok ni. Kalau mi, semua mi ada. Mi rebus, mi apa dia start kan. Kuih ni cakap lah. Dia brunch tu Ustaz, brunch, breakfast and lunch. Breakfast and lunch. Dia compile. Breakfast and lunch. Breakfast and lunch. Oh, dia short form dia jadi brunch kan. Tak tahulah dia. Ada high tea. High tea ni Ustaz masa kerja dulu bila pergi kursus selalu kan kena pagi petang tak skip kan. oi, Break, saya dulu breakfast, lunch, kursus, free break, saya nak tea dekat time. hotel, dekat hotel dah makan. Habis tu kursus dah pukul 9. Kita ni kadang sampai cepat lah. Sampai setengah datang. Jadi pengajar tu kata, siapa sampai cepat boleh minum dulu. Makan lagi sandwich. Lepas tu, start 8.30 dah kata. 10.30 ada break. Break tu sarapan pagi makanan. Tea break. Tea break. Tapi bukan tea dia kat tu. Tea dia bertahan. Morning break. Dia belasah macamnya. Kan pukul 1, 12.45 dah lunch. Semayang. Tu pukul 2 jadi lebu kenyang. Tahu lebu kenyang tak? Gini kata. Langsung tak boleh terima dah. Apa nak belajar terima dah. Pukul 2 ke atas ni masa je sia-sia lah. Penat kau boleh bayar waktu tu. Apa yang masuk? Kalau kursus kena overnight pula Ustaz sampai ke malam. Overnight, malam-malam ada belajar lagi. Ada dinner tak kalau bila pergi kursus ke sampai bermalam? Ke Dinner pula. Dia supper. Lepas dinner tu Siapa supper tu pula. disediakan? Lepas dinner siapa? Lepas tu siapa? Ada disediakan. Tu yang berita kat kita tu. Mentera darah je. Kita pun pening. Ni kursus ke makan? Tapi memang macam tu tau tradisi dia. Tradisi dia jadi gitu. Lepas tu belum ada klepek, sandwich masuk dalam beg tu. tu lain. Tu lagi lain. Masa IT tu, lebih-lebih ni suruh kita ambil. Lepas tu orang pergi kursus bawa beg besar-besar. Boleh masuk sandwich dalam. Bawa balik pukul 6 makan lagi sandwich. Kan pukul 8 dinner makan lagi. Lepas tu ada supper. Supper ni pukul berapa? Pukul 10 kan? Dulu masa saya pergi naik cruise kan. Dia bagilah jadual makan. Gini. Ada supper tau. 9 lebih lah kat pukul 10 biasa. Dia Pukul bagi 10 pergi pula deck berapa dah. Dia kata ada supper. Memang ada supper lah. Kita tengok kan, kita doang pergi. Tengok, pergi kan kawan aku ada lagi. Tak tidur. Dah makan lagi. Berbual lagi. Betul lah tidur. Banyak makan banyak minum. Dia bukan tak boleh makan, tak boleh minum. Jangan loba. Bukan loba tu. Kenapa? Dia kata, jadi nak mendatangkan kasih, kalau kita buat opposite dekat sini, kita kata bukan 3 lah. Kita kata kalau ikut hadis ni, perkara yang mendatangkan kasih. Afdal. Benda yang utama yang mendatangkan kasih Allah ni, dia kata 2 je lah kat sini. Dia kata 2. Apa 2 ni? Kita kurang-kurangnya ada misal dekat pengetahuan kita lah. Ni. Dia kata tadi apa? Lama lapar,
Lapar, tapi lama lapar. Lama lapar. Dan kena banyak fikir. Berfikir. Berfikir. You walk. You work. Apa? Tak, nak bagi Ustaz 26 Ustaz. Dia pernah ni? Pernah ni? Aduh. Baru cakap 3 petang pun dah. Saya mula tadi pukul 5 kan? Pukul 5.30 kan? Betul tak? Saya mula tempat pukul 5 kan? Pukul 5 tadi. Ya Ustaz, pukul 5. Kejap je. Kita makan memang best lah. Tak sedar lah bang. Kita makan ni tak sedar. Okey. Dan sabda Nabi SAW, nanti kita sambung. Tengok jadual lah. Kalau satu Ahad tak ada kelas Kopa, kelas Kopa tak ada. Kelas yang ada adalah kelas-kelas yang disaja atau kelas-kelas surau. Kelas online yang disaja, yang dianjurkan atau kelas surau. Kelas macam ni tak ada satu Ahad. Saya nak beritahu. Wah, Bandin gimana tu Bandin? Tak dengar Bandin. Suara tak keluar. Ustaz, besok kat mana kan Ustaz? Besok dekat Tekari. Bawa anak-anak jalan. Oh, nak jalan. Okey. Besok Besok kat Tekari ke? besok Sabtu. Besok jadi berapa Lupa besok malam. Maghrib. Isyak. Kali 9.30 Ustaz. 9.30 subuh Ustaz. 9.30 kali. Masjid Al-Amin 9.30 mula. 12.30. Ikut jadual lah yang dia bagi tu. Setengah online. Busynya Ustaz. Malam maghrib. Sekali lepas maghrib Ustaz esok. Ikut jadual yang dia bagi tu. Dapat tak dalam grup? Ustaz, jaga kesihatan Ustaz. Dah busy betul. Jangan banyak makan Bukan, sebab sama 4 aktiviti besok, 4 tempat besok nak pergi ya. InsyaAllah, pelan-pelan lah. Ustaz sibuk minum lagi lah Ustaz. Orang tua ni kan dia pelan-pelan. Besok subuh dekat Surah Rahman Auf. Lepas tu pukul 8 saya lari pergi ke Kandang Permai. Memang kalau Sabtu pertama ni saya makan kali lipat dalam kereta. Saya tak dapat sarapan. Sebab selalu habis 7.35 je 40 ni saya tak sarapan pun dekat Rahman Auf ni. Saya pergi je. Itulah kalau ada sempat singgah beli kali lipat makan dalam kereta. Tidak, saya tak sarapan. Sampai pukul 9 saya akan balik rumah. 9.30 ada online yang biasa kita buat ni mesti sekali. Lepas tu tak ada kelas lah. Sampai maghrib. Maghrib pergi surau Kampung Kantan. Kampung Kantan ni tahu tak kat mana? Masjid Tekali masuk dalam 4 km belakang dia. Jalan gelap. Gelap jalan tu. Lepas tu Jalan saya keluar. Yang kecil. Isyak saya keluar. Hati-hati Ustaz. Gelap lah tu. Isyak saya keluar, saya pergi Masjid Tekali. Itu ada online. Penawar berhati. Jadi Mal, kalau nak pergi Kampung Kantan maghrib, waktu Isyak pergi Tekali pun boleh. Atau datang Isyak kat Tekali. Dekat Kampung Kantan ni internet tak kuat. Betul. Dulu ada pencawang dah kena cabut. Cabut ke tak tahu apa ada masalah tanah tu. Dia orang berebut apa je mana dah. Ada orang kampung cerita. Jadi sana yang tak boleh buat online. Okey. Besok kelas ni tak ada. Nanti tunggu Senin kot. Senin ke macam mana lah. Saya kata tengok jadual hari ke hari peka pada jadual. Yang nanti dah lepas. Tak baca WhatsApp. Baca WhatsApp. Okey, itu simpan. Okey, cukup. Pukul 6. Nanti jumpa Isyak Gang. Siapa nak datang surau Asyakirin? Nanti Haji Zul. Ya, Ustaz. Haji Zul share location Haji Zul. Mana tahu diorang nak datang kan? InsyaAllah. Mana tahu diorang nak datang. Jam 4 dah. Ustaz. Jam 4 dah. Dia dekat Isyak. Dekat Taman Tenaga. Hentian Kajang. Dekat Hentian Kajang belakang tu ada satu taman nama Taman Tenaga. Oh, dekat mana sini 3 tu. Jam 4 dah. Tak tahulah session berapa tak tahu.
Saya dah lama juga ngajar tu dulu. Aslinya 8 tahun, 7 tahun. Dah habis kitab dah. Dah habis 2 kitab mana. Satu kitab wilayah tu wilayah. Satu kitab ilmu penuntut. Kampung kan Ustaz? Bukan kampung. Oh, Kampung kampung mana kampung mana? Well, you know, kampung mana kampung? Ada kampung. Oh, ingat PJ je tak ada kampung. Kan dia tak ada kampung kan. Rumah banglo tak tahu. Haji Zul, bagi lokasinya tu biar dia tengok. Ustaz, fikir dia kampung Ustaz. Fikir dia kampung. PJ di kampung? Kampung Tungku? Ya, kampung Tungku Kampung Tungku pun pelat dia bang. Pelat dia Kampung Tungku tu. Padat penduduk. Saya pernah kuliah maghrib kan tu, Kampung Tungku. 2 kali dia panggil saya. Lepas tu saya tak ada masa. Dia bagi masa yang saya tak ada, tak kena. Tu tak mengajar dia. Dekat flat ni kat bawah flat tu, suruh bawah flat tu. Oh, seksa. Tu Abdullah Hukum Ustaz. Tu Abdullah Hukum tu? Yang apa pergi dulu? Kampung Tungku tu dekat dengan Kelana Jaya. Oh, Kampung Tungku, Kelana Jaya. Abdullah Hukum? Tengku banglo je Ustaz. Kat mana? Kampung Tengku. Kampung Kampung Tengku dekat dengan SS3. Kat situ majoriti banglo, orang kaya tu Ustaz. Orang kaya tu Ustaz. Oh, ya ke? Tapi Abdullah Hukum, Kampung Tungku, Abdullah Hukum. Hukum bangsa. Hukum bangsa kan? Yalah. Apa ni? Datanglah Kajang. Datang, Bani. InsyaAllah ada niat tu. Ada. Ayah anak bawa kereta. Datanglah saya kirim. Saya kirim saya 4 kali bulan. Ni kenal ngaji tu. Kenal dengan Kak Su pun ni online tu orang dah. Nak bakat-bakat dengan you sama. Bakat-bakat. Ajak kawan-kawan berkurang, jalan. Dapat datang sekali pun okey lah. Kena kenal orang kena. Okey, insyaAllah. Kita jumpa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf, pasti banyak kurangan, guru-guru saya mohon maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.